Okay. So hari ni kita pergi ke subtopik 6.1. Okay, secara apa kata orang, secara touch on surface tu, maksudnya cikgu tak pergi detail sangat sebab dia ialah basic saja yang kita akan belajar juga dekat 6.2 dan 6.3. So sambil tu cikgu akan terangkanlah apa maklumat-maklumat penting atau konsep penting yang perlu kamu fahamlah. Okay, so dekat hubungan linear dan tak linear, inilah kandungan asas yang pertama. Kita pergi ke 6.1.1, membezakan hubungan linear dan tak linear berdasarkan jadual data dan graf. Okay, dan kita juga pergi kepada 6.2, hubungan linear dan hubungan tak linear. Okay, kita nak 6.2.1 ni mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Okay, kita pergi tengok slide seterusnya. Okay, kita nak bezakan hubungan linear dan hubungan tak linear. Okey, tengok graf yang pertama kamu nampak dia bentuknya lengkung. Okey. Graf yang kedua ialah graf garis lurus. Okey, jadi sebenarnya kalau kamu perasan, kamu pernah buat tak soalan yang apa, persamaan garis lurus tu? Pernah belajar tak sebelum ni? Dalam Math Modern ada kan? Pernah. Kalau persamaan garis lurus tu, kalau kamu nampak graf dia bentuk persamaan garis lurus, ini dipanggil hubungan linear ataupun persamaan linear. Okey, kalau yang lengkung ni kita panggil dia tak linear. Okey, ni graf yang melengkung macam ni. Kamu kalau Math Modern akan belajarlah graf yang bentuk macam ni. Okey, ataupun kamu lihat ni. Okey, ini bentuk parabola ataupun kuadratik. So ini pun lengkung. Okey. Ini pula ialah garis lurus. Okey, memang ada dua jenis graf. Okey, satu graf yang melengkung, satu graf garis lurus. Okey, graf garis lurus dipanggil, ini menunjukkan hubungan linear graf garis lurus. Okey, kalau yang melengkung semuanya kita panggil hubungan tak linear. Okey. So cikgu harap kamu dapat bezakan berdasarkan bentuk graf. Okey. Tengok Okey, ni tersalah pula. Okey, type-nya. Okey. Graf yang membentuk garis lurus adalah suatu hubungan linear, manakala graf yang tidak membentuk garis lurus adalah suatu hubungan tak linear. Okey, graf linear ataupun persamaan bagi graf linear ialah y sama dengan mx tambah c. Okey, cikgu harap kamu pernah nampak lah, patutnya kamu ingat lagi persamaan ini. Okey, ini persamaan garis lurus. Okey, di mana m ialah kecerunan dan c ialah pintasan y. Okey. Pintasan Y tu apa? Pintasan Y ialah bila graf itu potong paksi Y. Ini paksi Y kan? Okey, jadi dekat sini dipanggil pintasan Y. Okey, nilai Y di sini. Di mana garis memotong paksi Y. Okey, kecerunan macam nak dapat? Kecerunan ni, okey, dia ada formula dia. Okey, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Maksudnya Y tolak Y, X tolak X. Okay. Sorry. Okay, tahukah anda bahawa graf linear boleh diperoleh dari graf tak linear bila pemboleh ubah pada paksi X dan paksi Y atau kedua-duanya sekali ditukarkan. Okay. Graf linear ni maksudnya daripada bentuk tadi contoh yang kita tengok mula-mula bentuk graf tu apa? Bentuk kuadratik contoh kan? Okey, kita boleh ubah dia jadi graf linear. Okey, contoh macam ni. Okey. Tapi macam mana nak ubah? Okey, bila kita ubah, pemboleh ubah pada paksi Y dengan paksi X. Okey, nanti kita tengoklah contoh. Okey, graf lurus penyuaian terbaik. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam tajuk ni. Apa maksud graf garis lurus? Okey, sorry. Apa maksud garis lurus penyuaian terbaik? Okey, dalam bahasa Inggeris dipanggil line of best fit. Maksudnya garis yang terbaik sekali. Bila kamu kan pernah buat graf kan? Contoh bukan dalam matematik je, dalam sains pun pernah buat graf kan? Okey. Jadi garis lurus yang menyambungkan kebanyakan titik yang diplotkan pada graf. Maksudnya kalau kamu buat garis lurus, kalau boleh semua titik pun kamu nak dia berada pada satu garis tu. Betul tak? Ini yang dipanggil line of best fit ataupun garis lurus penyuaian terbaik. Garis yang terbaik sekali ialah mestilah semua titik berada pada satu garisan itu. Ataupun titik-titik itu boleh disambungkan pada satu garisan. Okey.
Titik-titik yang tidak terletak pada garis lurus penyuaian terbaik mesti bertaburan secara seimbang di kedua-dua belah garis lurus itu. Sekurang-kurangnya 3 titik mesti berada pada garis. Okey, kita tengok. Okey, sekarang lihat ada contoh 4 garis lurus. Okey, kita nak pertimbangkan garis lurus di bawah, adakah dia merupakan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, A. Okey, adakah dia terbaik yang A ni? Kalau kamu tengok dia terbaik tak? Syarat dia tadi, ada 3 titik yang kena pada garis. Okey, 1, 2, 3. Okey, dan titik yang tidak kena pada garis mestilah seimbang di kiri dan kanan graf. Okey, nampak tak? Satu titik di atas, satu titik di bawah. Tak kena pada garis. Jadi dia ni ialah garis lurus penyuaian terbaik. Okey, boleh faham tak konsep dia? Mestilah sekurang-kurangnya 3 titik yang kena. Boleh cikgu. Okey. Dan juga mesti yang tak kena tu mestilah balance ataupun seimbang kiri kanan atas bawah. Okey. So kita tengok yang B. Panjang pula nak tulis. Okey. Yang B cuba tengok. Okey, yang kena pada garis ada 1, 2. Okey. So dia ni dikira sebagai garis lurus yang tak baik lah. Maksudnya garis lurus yang kamu buat yang mungkin patut kamu garis lebih baik lagi tapi ini tak balance. So ini bukan garis lurus penyuaian terbaik. Okay. Okay, tengok C. Adakah dia terbaik? Okay, tengok C ada berapa line yang titik yang kena. Okay, ni bolehlah ni kena kan. 1, 2, 3 kena. Okay. Yang tak kena 2 di bahagian bawah garisan, 1 di atas. Okay, walaupun 2 dengan 1 ni macam tak balance kan. Tapi dia ada 3 titik yang kena. Ini pun dikira garis lurus penyuaian terbaik. Okay. Sebab ada masa 1:1. 1 atas, 1 bawah yang tak kena. Ada masa 2:1. Ada masa 1:0. Okay, contoh tengok ni. Okay, ni ada 1, 2, 3, 4 kena. 1 saja tak kena. So ini juga garis lurus penyuaian terbaik. Okay, sebab biasanya kalau kamu buat graf, okay, ada masalah macam ni. Okay, yang ada 1 saja tak kena. Okay, tapi kamu dah cuba dah tapi memang tak boleh juga. Okay. So ini pun dikira garis lurus penyuaian terbaik. Ini konsep untuk membuat garis lurus. Tapi hari ni kita tak pergi kepada graf dulu. Okay, kita pergi kepada soalan kertas 1. Okay, ni ialah aplikasi Desmos. Okay, inilah teknologi digital. Okay, caranya ialah kamu kena download daripada Play Store QR code. Okay, kamu pergilah cari QR code scanner ke, okay, reader ke, nanti kamu akan ada apps ni. Kamu cuba baca ni, okay, scan di sini dia punya barcode dia. Nanti kamu boleh cuba masukkan data-data daripada jadual untuk tengok kamu punya garis lurus penyuaian terbaik. Ni ada contoh di muka surat 156 di buku teks. Okay, cikgu hanya nak maklumkan saja. Okay, cikgu tak tunjuk di sini. Okay, kerana dalam peperiksaan pun kamu tak boleh bawa handphone. So tak boleh nak buat benda ni kan. So kalau kamu nak explore, boleh pergi explore. Okay. Okay, sekarang kita pergi ke subtopik 6.2, hukum linear dan hubungan tak linear. Okay, kita nak aplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Okay, macam mana hukum garis lurus tu kita nak aplikasikan, applykan dalam hubungan tak linear. Hubungan tak linear tu apa? Maksudnya bila kita lukis graf, secara normalnya kita akan dapat lengkung. Okay. Contoh macam ni lah, yang ada x kuasa 2 ni biasanya mesti dapat kuadratik. Okay. So tak mungkin dapat garis lurus tapi kita boleh lukis dia dalam bentuk garis lurus. Okay. Macam mana nak tukarkan persamaan linear kepada persamaan, tak linear kepada linear. Okay, kita tukarkan dulu macam mana nak buat. Okay, mula-mula kita akan, dia ada pelbagai cara juga. Bukan cara lah, maksudnya mungkin ada 2 jawapan yang berbeza. Okay. Contoh, yang penting mesti ada y, m, x, c.
Okey, ni tengok ini ialah Y dia. Okey. Boleh, asalkan kamu boleh bezakan Y, M, X, C, dia akan jadi persamaan garis lurus. Okey, ni M dia. M mestilah di sebelah X. Yang ni apa? Ini ialah dia punya X. Ini dia punya C dia. Okey, so bila kamu lukiskan garis lurus, ini garis lurus, di paksi Y, kamu tuliskan Y. Okey, tetapi di paksi X, okey, X kamu ialah X kuasa 2. Jadi kamu plotkan kat sini X kuasa 2. Kamu akan dapat hasilkan satu garis lurus. Okey, tak percaya kamu boleh cubalah nanti. Okey, nanti kita akan tengoklah contoh lain Patutnya bawah lah dia ada negatif X. Sepatutnya garis lurus ni dekat bahagian bawah. Okey, pintasan dia dekat negatif kan? Okey, so dia macam gitulah. Okey, kalau kamu nak tukar bentuk pun boleh. Nak tukar bentuk maksud apa? Okey, katakanlah kamu nak jadikan dia, ini terpulang pada soalan soalan dia akan tolong bagi hints kamu nak kena tukar macam mana. Tapi jika tak beri macam ni, kamu nak tukarkan, kalau kamu nak tukar pun boleh juga tukar macam mana. Maksudnya kalau katakan kamu tak nak P ni jadi M ataupun kamu nak ubah suai persamaan ni boleh. Kamu nampak ada X kuasa 2 kan? Okey. Bahagikan dia dengan X kuasa 2. Semua sekali. So dia akan jadi Y per X kuasa 2. Okey. Sama dengan P tolak Q per X kuasa 2. Boleh faham tak? Setiap satu ni kamu bagi dengan X kuasa 2. Ni X kuasa 2 bagikan. Ni bagi dengan X kuasa 2. Ini pun bagi dengan X kuasa 2. Okay, so dia jadi bentuk ni kan. Okay, dan ini kamu tuliskan dia sebagai Y. Okay, yang tak ada X ni, dia ialah pintasan Y ataupun C. Okay, MX. Okay, mana MX? Dia mesti ada M dengan X kan. So, M ialah, yang mana satu M? Yang negatif Q. Ini kita punya M. So apa kita punya X? X kita dia kamu mesti ada boleh menyatakan Y, M, X, C. Okey, kat sini tak ada nombor kan? Tapi X kuasa 2 dekat bawah. Jadi X kamu ialah 1 per X kuasa 2. Okey, ini ialah kes 1. Tanpa kamu ubah suai, kamu tentukan dia Y, M, X, C. Okey, tuliskan Y sebagai Y, X ialah X kuasa 2. Kamu akan dapat satu garis lurus. Ataupun kamu nak buat macam ni, okey, ubah suai dia dengan bahagikan dia dengan X kuasa 2. Okey, so bila kamu lukis graf, okey, ni kes 1 tadi. Okey, ni kes 2. Dia boleh ada pelbagai jawapan, okey, tapi untuk peperiksaan dia akan bagi tahu maklumat supaya kamu tahu nak ubah suai macam mana. Okey, ni ialah contoh saja. Okey. Bila kamu dah bagi dia X kuasa 2, dia jadi Y per X kuasa 2. Jadi dekat paksi Y kamu tulis Y per X kuasa 2. Okey, di paksi X kamu tulis dia sebagai 1 per X kuasa 2. Nanti dia pun akan jadi satu garis lurus juga. Okey, dia akan jadi satu garis lurus juga. Okey, cuba tengok B. Okey, kalau katakanlah kamu tak ubah. Okey. Ni kes 2 tadi kan. Dia mungkin ada beberapa kemungkinan kamu nak ubah jawapan. Okey. Katakanlah kamu tak ubah. Okey. Nak biarkan dia macam ni, dia ialah Y. Okey. M dia yang mana? M ialah yang berada di sebelah X. Tapi M dia dekat atas tu nampak tak P? M tu apa? M tu ialah kecunan. Jadi dia ialah apa-apa nombor kan. Ni dia punya M. Okey. X berada di bawah. Jadi X dia ialah 1 per X kuasa 2. Okey, yang ni ialah dia punya C dia. Okey, sekarang kamu dah berjaya menyatakan Y, M, X, C. Dia mesti ada pattern tu. Katakanlah dia tak ada pattern tu, mesti ubah suai sampai dia jadi Y, M, X, C. Okey, satu lagi jawapan lain. Okey, jawapan lain. Ini ialah kes 1 juga. Okey, jika kamu plot pun, okey, kalau kamu plot jadi macam mana? Okey, untuk kes 1 kalau kamu plot, okey, Y dia ialah Y,
M dia ialah 1 per X kuasa 2. Okey, nanti kamu akan dapat garis lurus juga. Okey, ni ialah kes 1 lah. Okey. Soalan ini juga kamu boleh ubah suai macam ni. Okey, katakanlah kamu nak X kuasa 2 ni darab. Nak ubah suai kan? Darab kiri, darab ke kanan. So dia jadi X kuasa 2Y sama dengan P tambah Q X kuasa 2. Okey, mana Y MXC? Okey, Y. Kalau kamu perasan kan, Y ni dia boleh berada dengan X. Tapi X tak ada dalam sebutan Y kalau kamu perasan lah. Okey, yang tak ada X langsung ni ialah C. Okey, nombor yang berada di sebelah X ialah M, kecerunan. Okay, X kuasa 2 ni ialah X. So ini ialah kes 2. Untuk kes 2 ini, jika kamu ubah suai seperti ini, bila kamu buat graf, kamu buat di bahagian paksi Y, kamu tulis dia X kuasa 2Y. Di bahagian paksi X, kamu tulis dia X kuasa 2. Nanti bila kamu plot graf pun dapat satu garis lurus. Okey. Ni ialah secara basic macam mana kita menukarkan persamaan kepada bentuk linear. Okey, kita tengok lagi contoh. Okay, tengok ni. Okay, nampak tak? Apa masalah soalan ni? Tadi kita boleh ada kes 1 kerana kita tak perlu ubah suai. Tapi sekarang ni kamu nampak tak? Kita mesti nyatakan Y, ada M, ada X, ada C. Okay, sekarang ni C dia tak ada. Kalau kamu perasan mana ada C, betul tak? C tu apa? C ialah nombor yang tak ada X. Sekarang ni ada bentuk X, ini ada X juga. So kita nak hilangkan punca kuasa X ni ialah dengan cara okey, ada cara yang mudahnya ialah punca kuasa X ataupun set X ni kamu darabkan. Okey, darabkan ke atas. So dia jadi okay, Y set X ataupun set X dengan Y. Okey, ni jadi macam ni. Okey, ni okey, P set X darab set X. Okey, siapa tahu? Ingat lagi tak? Punca kuasa 2X darab dengan punca kuasa 2X. Jadi apa? Okey, X yang berpunca kuasa 2 ni sebenarnya X kuasa setengah. Okey, yang ni pun X kuasa, ni darab kan, ni darab. Okey, X kuasa setengah. X kuasa setengah dengan X kuasa setengah bila darab, darab maksudnya tambah dalam indeks. Jadi bila tambah dia jadi kuasa setengah dengan setengah jadi 1. Sebenarnya dia jadi X sajalah. Okey, faham tak? Set X darab dengan set X dia akan jadi X sahaja. Okey, jadi P kat luar tu tulis je lah P X tambah Q. Okey, nampak tak? Sekarang kita dah berjaya tukar jadi bentuk linear. Kenapa dah berjaya? Kerana dah ada Y. Ini Y. Ini M. Ini X. Ini C. Nampak tak? Kita dah ubahkan bentuk dia daripada tak ada pintasan Y sudah ada pintasan Y. Okey. Jadi bila kita plotkan graf dekat paksi Y kita tulis Y set X melawan X. Okey, nanti kita akan lukis dan dapat satu garis lurus. Okey. So D. Okey, jika kamu nampak soalan seperti ini, okey. Soalan ini tak boleh ni tak boleh ubah jadi X per P. Okey, tambah X per QX. Okey, ni salah. Okey, ni salah. Okey, jadi cara dia nak simplifykan bentuk ini ialah, okey, Y ni ialah Y per 1. Okey, kamu terbalikkan. Terbalik bermaksud buatkan dalam bentuk 1 per Y. Okey, jadi di sebelah kanan pun kita terbalikkan. P tambah QX per X. Okey. So sekarang kita boleh pisahkan dia. So dia akan jadi 1 per Y sama dengan P per X tambah QX per X. Okey. So kat sini boleh potong. X dengan X boleh potong. Yang tinggal 1 per Y sama dengan P per X tambah Q.
Okay, dia akan jadi, okay, cikgu tulis balik, 1 per Y sama dengan P per X tambah Q. Okay, jadi mana dia Y MXC? Okay, ada kan? Okay, ni Y. Okay, kalau kamu perasan, Y ni boleh bersama dengan nombor 1. Okay, 1 per Y boleh. Okay, Y per 1, Y lah. Tak payah jadikan dia Y per 1. Tapi 1 per Y boleh. Tapi kalau dekat sini 2 per Y tak boleh. Okay, 2 ni mesti pindah sebelah kanan. Okay, Y boleh duduk dengan X. Y boleh duduk dengan nombor 1. Y boleh juga jadi log. Okay, nanti kita tengok contoh log lah. Okay, so ini sama dengan P ni apa? P ni ialah kita punya M. Okay, M ialah nombor di sebelah X ataupun perkali bagi X. Okay, X kita apa X? X kita berada di bawah. Jadi dia ni penyebut kan. Jadi kat atas tu sebenarnya nombor dia ialah 1 per X. Okay, Q ni ialah C kita. Okay, jadi bila kita lukis graf, kita akan tulis 1 per Y melawan 1 per X. Okay, jadi bila kita plot-plot, dapatlah satu garis lurus. Okay. Tengok soalan seterusnya. Okey. Kalau kamu nampak soalan bentuk yang ada kuasa, kuasa yang nombor kuasa yang dalam bentuk pemboleh ubah ataupun unknown. Okey, macam ni. Q kuasa X ni kan? Ataupun X kuasa Q, X kuasa A. Itu maksudnya dia perlu buat log. Okey, logkan kiri kanan dengan log 10. Okey. Standardnya kita akan guna log 10, tapi ada masa kadang-kadang kita ambil log lain kalau soalan tu perlu macam tu lah. Okay, dalam log, okay, ingat tak? Dalam log, bila dia P dengan Q ni darab, jadi sebenarnya log tu akan jadi log tambah kan, hasil tambah, betul tak? Okay, cikgu harap kamu masih ingat lagi ni tajuk indeks, log dan indeks dan log kan? Okay. Contohlah, ini siapa yang tak ingat? Okay, log AB samalah dengan log A tambah dengan log B. Itu maksud dia. Kalau dia bahagi, dia akan jadi kat sini tolak. Kalau dia darab, dia jadi tambah. Okay, so sekarang dalam log, okay, kuasa boleh bawa ke depan. Okay, log boleh bawakan kuasa ke depan. Okay, tulis balik log Y sama dengan log P tambah X log Q. Okay, jadi boleh tentukan tak Y MXC? Okay, Y ialah log Y. Okay, ni apa ni? Log 10P ni. Dia tak ada X, jadi dia apa ni? Ni apa? Kita nak tentukan Y MXC. So ni log 10P ni ataupun log P, dia tak ada X kan? Kamu nampak tak ada X kan dengan dia? Jadi dia ialah C, pintasan Y. Okay, yang ada X ni nampak X. Okay, sebelah dia ataupun perkali dia ialah log 10Q. Ini ialah kamu punya kecerunan ataupun M. X itu ialah X. Okay, jadi bila kita plot graf, kita akan buatkan log 10Y melawan ataupun ni melawan apa ni? Melawan X. Okay, X dia ialah X kan? Jadi bila kita plot pun kita akan dapat satu garis lurus. Itu maksud dia. Okay, ni pun sama juga. Okay, ada A kuasa 2, lepas tu K kuasa X. Okay, kita ambilkan log 10. Okay, log 10Y sama dengan, okay, yang tak faham boleh terus tanya ataupun suara cikgu lab ke apa bagi tahu. Okay, A kuasa 2, okay, A kuasa 2 dengan K kuasa X ni dia darab, jadi dia akan jadi tambah. Okay, log 10 K kuasa X. Okay, nampak tak? Ada kuasa dekat atas kan? Jadi kamu boleh bawa ke depan, bawakan ke depan. Okay, bila tulis balik dia jadi log Y sama dengan 2 log 10A tambah okay, X log 10K. Okay, jadi mana Y MXC? Okay, yang ada Y saja ni mestilah Y.
Okey. Yang ni 2 log 10A tak ada X kan? Jadi dia ni semuanya ialah C. Okey. Yang ada X ni, okey, perkali dia ialah log 10K. Jadi ini ialah M, kecerunan. X ni ialah X lah. Okey, jadi bila kita lukis graf, kita akan plotkan log 10Y melawan X. Okey, dapat satu garis lurus. Okey, cikgu harap kamu boleh faham tu. Okey, kita tengok lagi, contoh lagi. Okey, ini kalau dia bahagi, tadi cikgu cakap kalau bahagi, tengok ada nombor, ada pun boleh ubah, unknown macam ni kuasa, mesti ambilkan log 10. Okey, dan bila dia bahagi bermaksud dia tolak. Okey, log 10A tolak log 10B kuasa X. Okay, sekarang kita akan turunkan X ke hadapan. Okay, log 10Y sama dengan log 10A tolak X log 10B. Okay, mana Y, M, X, C? Ini Y. Ini apa ni? Aina tahu tak ni apa? Log 10A. Hadif? Wewen ada Wewen kan? Wewen ni apa? Log 10A. M ke cikgu? Ha? M? Ni C. Okay, C tadi apa konsep dia? C ni dia tak ada X. Nampak tak? Dia punya ungkapan ni langsung tak ada X. Kiri kanan dia tak ada. Okay, dia dipisahkan oleh tanda tolak. Jadi dia ialah C lah. Okay, dia berdiri dengan sendirinya. Tak ada kaitan dengan yang lain-lain tu. Okay. So, tapi yang ni, ungkapan yang di belakang ni. Okay, yang di belakang ni. Okay, mana M, mana dia punya X dia? Boleh bezakan tak? Okay, Depan X tu dia. X. Macam mana? X tu X. Betul. X tu ialah X sahaja. Tapi M tu apa M? Siapa tahu M dia kat mana? Siapa tahu M Log. dia yang mana? Itu dah nak hampir tepat lah. Tapi sebenarnya dia punya M dia ialah ini dia. Negatif log B. Nampak tak negatif ni? Kalau kamu tak ambil dia, siapa nak ambil dia? So dia ialah M kamu lah sebenarnya. Okay, negatif log 10B. Sebab kita dah kata X tu ialah X. Tak pernah kita plot ada kat sini negatif X kan? Kalau X, X je lah. So kita bila plotkan graf, kita akan tuliskan dia log 10Y melawan. Okay. So dia akan dapat satu garis lurus. So boleh dapatkan garis lurus dengan kamu pastikan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay. So ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay. So soalan seperti ni kalau kamu lihat dekat sini dia punya sekejap. Okay, dekat paksi Y kalau kamu lihat ada Y, lepas tu di paksi X ialah punca kuasa X ataupun set X. Okay, set X dekat sini. So dia suruh ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, macam mana kita nak ungkapkan dia? Okay, contoh kat sini kita tuliskan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y dia ialah Y, kebetulannya sama Y. Okay, M. M kamu kena cari. Okay, X dia ialah set X. Okay, C pun kena cari sebab tak ada kan. Okay, jadi macam mana cari M? Okay, M ialah kecerunan. Okay, koordinat tu ialah X1, Y1. Sini ialah X2, Y2.
Okay, so M ialah Y2 tolak Y1. So maksudnya formula yang tadi So 1 tolak dengan negatif 1. Y tolak dengan Y, X tolak dengan X. So 2 tolak kosong. So 1 tolak negatif 1 ialah 2. 1 tolak-tolak jadi tambah. Per dengan 2. So M dia ialah 1. So kamu boleh gantikan M dengan 1. So dia jadi Y sama dengan 1 set X ataupun 1 tu tak nak apalah. Dengan set X tambah C. Okay. Sekarang kita nak cari nilai C. Okay. C cuba lihat daripada graf. Kebetulannya graf ini potong paksi Y pada nilai negatif 1. Nampak tak? Y dia negatif 1. Kat sini negatif 1 kan? Jadi kamu ganti je lah dalam C. So jadi Y sama dengan set X negatif 1 tolak 1. So inilah jawapan dia. Okay. Boleh ni contoh kertas 1. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Setakat ni boleh faham tak? Boleh faham? Boleh cikgu. Okay. So kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okay, ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay. Soalan ini beza dengan yang tadi. Yang tadi pintasan Y kita nampak, yang ni pintasan Y kita tak tahu. So yang ni kita kena carilah. Okay, so kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y dia ialah X kuasa 2Y. Okay, tengok pada graf kita tahu. M tak tahu, nak kena kira. X ialah X tambah C. Okay, kita cari M dia dulu. M ialah Y tolak Y. So 7 tolak 1 per dengan 2 tolak negatif 2. 2 tolak negatif 2. 7 tolak 1 ialah 6. Okay. 2 tolak 2 so jadi 4. So 6 per 4 ialah 3 per 2. Okay. So gantikan dekat sini M. X kuasa 2Y sama dengan 3 per 2 X tambah C. Okay, soalan ni bila dia nak ungkapkan dalam sebutan X, C pun dia tak mahu So kamu kena pastikan dia C ni kita gantikan. So C dia ialah sama dengan apa? Okay, senang je. Kamu ambil dua koordinat mana-mana yang kamu suka, gantikan dalam persamaan X kuasa 2Y ialah 7. Nampak 7? Contoh kat sini 7. Dengan 2 per 2 X. X ialah 2. Okay, gantikan 2. 4. Okay, tapi soalan ini kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksud apa? Sebelah kiri dia nak Y saja. Dia tak nak X kuasa 2Y. So apa nak buat? X kuasa 2Y akan pindah sebelah kanan. Dia akan jadi bahagi. Okay, maksudnya 3 per 2X kena bahagi dengan X kuasa 2. 4 pun kena bahagi dengan X kuasa 2. Okay, dia akan jadi macam ni lah. 3 per 2X. Okay, dia akan bahagi dengan X kuasa 2. Yang ni pun sama. 4 bahagi dengan X kuasa 2. So bila kita ringkaskan, okay, kita boleh potong lah. 1X ini boleh potong. Sini habis. So apa jawapan dia? Y sama dengan, okay, dapat sama dengan apa? 3 per 2 X tambah 4 per X kuasa 2. Okay, ni kalau kamu tekan kalkulator 3 per 2 bahagi X. Ni siapa yang tak faham dia jadi macam ni. Okay, kalau kamu conteng balik, okay, cikgu conteng kat mana? Sini. Okay. 3 per 2 X bahagi dengan, 3 per 2 X pula. 3 per 2 bahagi dengan X. Bahagi dengan X. Dia samalah dengan 3 per 2 darab, ni X ni kan X per 1. So dia akan jadi 1 per X kan. Terbalikkan, so dia jadi 3 per 2X. So sebab itulah dia macam ni. Okay, so ini jawapan akhir. Okay, sebab dia nak Y dalam sebutan X.
So dia tak nak X tu kamu kena pindahkan sebelah kanan. Okay, tu jawapan akhir dia. Okay, next. Okay, ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, so ini adalah dalam bentuk log. Okay, so kita tuliskan log Y sama dengan MXC tu kan. Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y dia log 10Y. M, XJ ialah log 10X. Okay, tambah C. Okay, sekarang kita cari M dia dulu. Macam mana cari M? M ialah Y tolak dengan Y. Bahagi dengan X tolak dengan X. Okay, sebab 6 saya tolak dengan 1 jadi saya ambil X tu 4 dulu baru tolak dengan 2. Jangan terbalik jangan 6 tolak 1 lepas tu 2 tolak 4. So salah lah. So 6 tolak dengan 1 ialah 5 per dengan 2. So gantikan log 10Y sama dengan 5 per 2 log 10X tambah C. Okay, sekarang masalah kita nak cari C. Okay, ingat gantikan mana-mana koordinat kamu suka. Katakanlah saya ambil koordinat 2, 1. 2 ini ialah koordinat X tapi X kita ialah log 10X. Okay, Y kita ialah log 10Y. Okay, gantikan dalam persamaan. Okay, log 10Y ialah 1 sama dengan 5 per 2 log 10X ialah 2 tambah C. Okay, potongkan 2 dengan 2. Okay, C sama dengan 1 tolak 5. Jadi C sama dengan negatif 4. Okay. Cikgu harap yang tu kamu boleh faham. Boleh faham tak setakat ini? Boleh cikgu. Okay. So sekarang ni tuliskan balik. Dia akan jadi log 10Y sama dengan 5 per 2 log 10X tolak 4. Okay. Dan sebenarnya, sebenarnya ni soalan ini kalau kamu lihat dia dalam bentuk log kan. Jadi sebenarnya kita boleh tukar, ni semua boleh tukar dalam bentuk log semula. Okay, kenapa? Sebab kita nak jadikan akhirnya Y sama dengan apa. Okay, so sekarang kalau kita nak tukar, 5 per 2 ni sebenarnya ialah nombor di hadapan log X. Jadi sebenarnya dia boleh naik ke atas jadi apa? Jadi kuasa. Betul tak? Kalau kuasa boleh bawa ke depan. So 5 per 2 di depan boleh juga naik atas jadi kuasa. Okay, 4 ni siapa tahu? Mana datang 4 ni? Okay, sebab kita guna log 10 kan? Okay, jadi sebenarnya 4 ni, mana cikgu nak tulis? Okay, 4 ni samalah dengan log 10 kuasa 4. Tahu tak kenapa? Sebab 4 bila kita bawa ke depan dia jadi 4 log 10. Log kalau asas dan nombornya sama nilai dia 1. Okay, jadi 4 ni boleh tulis sebagai inilah. Kalau lah katakan nilai 3. 3 ni samalah dengan log 10 kuasa 3. Tu maksud dia. Okay, so ini kamu boleh tukarkan dalam bentuk log dulu. Okay, mana nak tulis ni? Tak muat. Okay. Okay, tuliskan dalam bentuk log. Sama dengan, ini ialah log 10X kuasa 5 per 2 tolak log 10 kuasa 4. Okay. Ingat tak tadi soalan yang kalau log tu tolak bermaksud dia bahagi. Ingat lagi tak? Okay, kita boleh tukar lagi. Okay, mungkin kamu rasa susah sikit sebab tak ingat konsep log. Okay, log jika dia tolak, dia juga boleh ditukar dalam bentuk bahagi. So dia akan jadi X kuasa 5 per 2 bahagi dengan 10 kuasa 4. Ni tak pasti kamu ingat lagi ke tak? Tukar.
Tolak jadi bahagi. Kalau bahagi boleh tukar jadi tolak. Okey, jadi Y sama dengan apa? Kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X saja kan? Okay, jadi sebelah kiri dah log 10Y, sebelah kanan pun ada log 10 dan ada kurungan. Jadi kita samakan. So Y samalah dengan X kuasa 5/2 per dengan 10 kuasa 4. 10 kuasa 4 tu samalah dengan sama dengan apa? 10,000. Okay, inilah jawapan akhir dia. Okay, susah ke? Mungkin log susah sikit kan? Okay, jadi cikgu harap kamu tak apalah, nanti tengok mungkin soalan yang kamu nak buat nanti tak adalah bentuk macam ni, tapi cikgu tunjukkan. Okay, jika log tu, kenapa kita nak buat susah payah macam ni? Kerana dia nak Y dalam sebutan X. Kalau dia kata ungkapkan log 10Y, sebenarnya sampai sini sudah siap. Okay, ataupun tukarkan kepada bentuk linear pun sudah siap. Tapi sekarang soalan dia ialah Y dalam sebutan X, kita mesti ubah Y sampai dia jadi Y sama dengan apa. Okay. So kat situlah susah sikit kan. Okay, cuba kita tengok soalan ini. Ni senanglah. Okay. Kerana apa? Sebab soalan ni log Y dalam sebutan X. Okay, LG tu sebenarnya sama dengan log lah, sama. Okay. Dia tak tulis tapi dia sebenarnya log. Okay, so macam ni kita nak buat. Okay, tuliskan Y sama dengan MX tambah C. Okay, ni yang A So kita tuliskan Y kita ialah log Y. Okay, sebab dia guna LG, kita pun guna LG lah. Okay, M log X tambah C. Okay, M dia apa? M ialah Y tolak, okay ingat, Y tolak dengan Y. Y2 tolak Y1 bahagi dengan 4 tolak negatif 2. So dia jadi apa? 5 tolak 2, 3. 3/6, so sama dengan 1/2 lah. Okay, gantikan dalam persamaan. Okay, log Y sama dengan 1/2 log X tambah C. Okay. Okay, so sekarang kita ambilkan mana-mana koordinat kita suka. Cikgu ambil 4 dengan 5 lah. Okay, 4 ni ialah log Y. 5 ialah log, terbalik lah. Okay, log X dan log Y kan. Okay. Di sini log X, sini ialah log Y. Okay, gantikan 5 dan 4 ni. Okay, 5 dekat sini. Okay, 1/2 log X ialah 4. Okay, tambah C. Okay, potong 2 dengan 4 ni jadi 2. So dia jadi 5 sama dengan 2 tambah C. Jadi C sama dengan 5 tolak 2 sama dengan 3. So untuk A kita tulis balik. Okay, log Y sama dengan setengah log X tambah 3. Sorry, tambah C pula. Okay, tambah 3. Mulut cakap 3, tangan tulis C pula. Okay. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Okay, maksudnya kita dah siap jawab soalan A. Ni saja jawapan dia. Kerana dia nak log Y dalam sebutan log X. Okay, sekarang dia nak cari Y sama dengan Y dalam sebutan X. Okay, so kalau Y dalam sebutan X macam mana? Okay, ni semua asal 10 kan? So macam mana kita nak nyatakan dia dalam sebutan X? Okay, ingat lagi tak tadi? Okay, macam mana nak buat? Kita akan, okay, ni ingat walaupun dia tak tulis, dia ialah log 10. Okay, sebelah kanan pun sama. Okay, ingat lagi tak tadi? Bila kita nak ubah Y, dia setengah ni naik ke atas. Cikgu harap kamu ingat lagi lah. Okay, log, cikgu dah tulis log dah. LG kan tadi? LG LG 10 X kuasa setengah. Ingat lagi? Okay, ingat lagi macam mana nak dapat 3? 3 ialah log 10 kuasa 3. Tu ialah 3. Okay, nampak tak? Log ini ialah tambah. Tambah maksud apa?
Log kalau dia tambah bermaksud dia boleh ringkas jadi darab. Okey, tulis satu kali je. Log 10. Okey, darabkan. X kuasa 1/2, X kuasa setengah darab dengan 10 kuasa 3. Okey, ni darabkanlah. Darab. 10 kuasa 3 ialah 1000 Okey, jadi dia sama dengan, kalau kamu tulis balik dia akan jadi, okey, yang 1000 tu cikgu letak depan. Okey, yang X kuasa 1/2 tu sebenarnya ialah sed X. Betul tak? X kuasa 1/2 kan? Okey, jadi kiri dan kanan kita samakan. Sini log 10Y, kanan pun log 10 juga. Okey, jadi Y sama dengan 1000 darab dengan sed X. Itulah jawapan dia. Ini saja jawapan dia. Okey. Cikgu harap kamu faham lah. Tadi konsep yang sebelum ni bahagi kan. Sekarang dia darab. Okay, sekarang soalan seterusnya C. Nilai Y bila log X sama dengan 4. Okey, disebabkan soalan ni kita tak boleh guna yang ni. Kerana dia Y sama dengan, kita nak cari dia dalam bentuk ada log X. So kita ambil persamaan yang ni. Yang A ni. Okay, daripada persamaan A, log Y sama dengan setengah log X tambah 3. Okay, so sekarang ni log Y sama dengan setengah log X ialah 4 dia cakap tambah 3. Okay, jadi dekat sini log Y sama dengan 2 dengan 4 ni boleh potong. So dia jadi 2 tambah 3, 5. Okay, macam mana nak ubah suai ni? Log Y sama dengan 5. Kita nak Y saja. Okay, untuk yang ni kamu kena applykan indeks pengetahuan indeks. Indeks tukar kepada log ataupun log tukar kepada indeks. Okay, log Y sama dengan 5. Ini sebenarnya ada log 10Y walaupun tak tulis tapi dia ialah log 10. Okay. Pengetahuan yang lalu kita ada belajar log tukar kepada indeks. Okey, tak tahu kamu ingat lagi ke tak? Log AX, cikgu tuliskan sama dengan B, X sama dengan A kuasa B. Okey, maksudnya log boleh tukar kepada indeks. Okay, jadi kita akan applykan prinsip ini ke dalam soalan ni. Okey, log 10Y kita ubah Y. Okay, kita ubah Y jadi AXB Ini ialah A, inilah X, inilah B kita. Okey, susun balik dalam bentuk indeks ni. X sama dengan, X ialah Y sama dengan A kuasa B. A ialah 10 kuasa 5. Okey. Kamu nak biarkan Y sama dengan 10 kuasa 5 boleh. Kamu nak tulis dia dalam bentuk nombor yang panjang ni pun boleh. Okey, kamu akan dapat Y sama dengan 100,000. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham konsep macam mana nak selesaikan soalan kertas 1 ni. Okay. Tak apa, nanti cikgu share PowerPoint ni. Okay, next. Okay. Jika pemboleh ubah X dan Y diketahui memuaskan hukum Y sama dengan AX kuasa N, carikan nilai-nilai pemalar A dan N. Okay, dia beri dekat sini log 3Y, log 3X. Okay, so sekarang ni soalan dia ialah Y sama dengan AX kuasa N. Okay, dah bagi So sekarang ni apa yang kamu kena buat? Okey, kamu ambilkan persamaan yang tak linear. Ni tak linear lah ni. Okey, Y sama dengan AX kuasa N. Kamu buatkan dia, ambilkan dia bentuk log. Okey. Disebabkan soalan ini menggunakan log 3. Nampak tak log 3? So kita pun kena ambil log 3. Okey, kalau dia log 10, kita ambil log 10. Kalau dia tak tulis 3 ke 10, dia ialah log 10. Okay, macam tadilah soalan tu, log Y je ditulis tapi sebenarnya log 10. So kita ambilkan log 3. Dia akan jadi log 3A. Okey, kat sini A dengan X sebenarnya dia darab. Jadi sebenarnya dia boleh tukar jadi hasil tambah. Okay, tambah dengan log 3 X kuasa N. Okay, so sekarang ni kalau kita tuliskan, ringkaskan balik. Okay, log 3A. Okay, N boleh bawa ke depan. So dia jadi N log 3X.
Okay, sekarang kita dah tahu dah. Ini ialah Y. Nampak tak? Nampak sama dengan kita punya graf. Dia mesti apa yang kita buat, jalan kerja kita mesti jadi macam graf tu. Okay, ini ialah C. Ini ialah M. Ini ialah kita punya X. Okay, nampak? X kita sama. Okay, sekarang kita nak cari A dengan N. Okay, tengok sini. N ialah M, iaitu kecerunan. Jadi kita carilah N sama dengan kecerunan. Kecerunan macam yang cari. Okay, ni sebenarnya koordinat dia apa? 0, 1. Okay, tolakkanlah Y, tolak dengan Y, 5 tolak 1 per dengan 2 tolak 0. So dia jadi 4/2. So dapat jawapan 2. Nampak tak? Dah dapat dah. N sama dengan 2. Okay, C. C ni ada A dekat sini. Dia cakap tadi cari A dengan N kan? Okay, A dengan N. N dah settle dah. Cari A pula. Okay, tengok. Log 3A ialah kita punya C kita. C kita ni daripada graf kita nampak, oh pintasan Y kan? Pintasan Y ialah 1. Jadi kita samakanlah log 3A sama dengan C. C kita ialah 1. Jadi macam mana nak settlekan soalan ni? Ingat lagi tak tadi? Log AX sama dengan B. X sama dengan A kuasa B. Okay, kat sini A, sini X, sini B. So kita nak settlekan, okay, X sama dengan, X dia ialah 2 lah. A. X sama dengan A sama dengan A kuasa B. A kuasa B, 3 kuasa 1. So jawapan dia ialah 3. Okay, nampak tak? Itu maksudnya soalan bentuk kertas 1. Kita nak applykan hukum linear pada hubungan tak linear. Okay, di samping tu kita nak cari nilai-nilai pemahala. Okay, cikgu harap kamu boleh faham. Okay, kita ada lagi. Okay, 6. Rajah menunjukkan log 10Y. Okay, ini melawan X. Okay, cikgu dah terpotong dah. Okay, X. Okay, diberi pembeli ubah X dan Y adalah dihubung dengan persamaan Y sama dengan P per Q kuasa X. Okay, cari nilai P dan Q. Kalau kamu tak ubah sesuai persamaan ni, kamu tak akan jumpa P dan Q di dalam gambar rajah. Okay, jadi kamu kenalah buatkan Y sama dengan P per Q kuasa X. Nampak tak? Dekat dalam gambar rajah, dia punya log 10. Jadi kita pun mesti ambilkan log 10 juga. Okay. Disebabkan dia bahagi, jadi bermaksud dia kena menggunakan konsep tolak. Okay, tolak log 10 Q kuasa X. Okay, jadi dalam log kita akan bawakan kuasa ke depan. Okay, so dia akan jadi log 10Y sama dengan log 10P tolak X log 10Q. Okay, mana YMXC? Okay, ni Y. Sama kan? Okay, sama dengan rajah. Okay. Ini ialah kita punya C kerana tak ada X. Okay, ni apa? X ni ialah kita punya X. Okay, nampak tak dekat rajah tu? X. Okay, dan kita punya M ialah negatif log 10Q. Nampak tak ni? Ada negatif kan? Jadi dia punya M dia. Okay, jadi sekarang kita nak cari P dan Q. Nampak tak? Nak cari P dan Q. Okay, so nak cari P dengan Q boleh. Okay, kita carikan nilai apa dulu? Okay, kalau kat sini pintasan Y tak ada kan? So ni ada masalah lah, tak boleh nak settle. Okay, kita tengok yang ni pula. Okay, negatif log Q sama dengan M. M ialah kecerunan. Kecerunan boleh cari tak? Okay, daripada gambar rajah ada kan koordinat? 8 tolak 0 per dengan negatif 1 tolak 3. So dia jadi 8 per negatif 4. So jawapan dia negatif 2. Nampak tak? Negatif log 10Q sama dengan negatif 2. Jadi negatif dengan negatif boleh potong. Log 10Q sama dengan 2. Jadi kita gunakan konsep indeks tadi. AX
B tadi. So Q sama dengan 10 kuasa 2 iaitu 100. Okay. So kalau kita tulis balik persamaan ini, okay, kita boleh tuliskan balik persamaan ni. Okay, log 10Y. Kita nak cari P kan? Okay, kita buat ni dulu. Log 10Y sama dengan log 10P tolak X. Okay. Sorry, kat sini ada negatif log 10Q. Nampak tak? X darab dengan negatif log 10Q. Okay, negatif log 10Q sama dengan negatif 2. So dekat sini maksudnya dia sama dengan negatif 2 kan? Okay, negatif log 10Q je sama dengan negatif 2. So kat sini ada 2 kat sini. Okay, cikgu letak kat depan. Okay, boleh faham tak kenapa jadi macam tu? Cuba tengok balik Kalau persamaan tu cikgu tulis macam ni, mungkin kamu nampak sikit kot. Okay, dia sama dengan M dia ialah negatif log 10Qx. Okay, so negatif log 10Q sama dengan negatif 2 kat sini kan. Nampak tak ni? So cikgu terus gantikan negatif log 10Q ialah negatif 2. So X cikgu letak belakang. Okay. Sampai situ cikgu harap kamu boleh faham. Okay, sekarang kita gantikan koordinat mana-mana kita suka. Okay, cikgu suka dengan 3, 0. Kenapa? Sebab ada kosong senang kira kan? Okay, so ini nilai apa? 3 ialah X. 0 ialah log 10Y. Sepatutnya kamu tahu koordinat tu macam nak tentukan ikut dia punya paksi tu. Dia dah nyatakan kan? So dekat sini log 10Y ialah 0. Okay, log 10P kita tak tahu, kita nak cari P kan? Okay. Tolak 2, X dia ialah 3. Okay, jadi kat sini akan dapat negatif 6 bawa ke depan. 6 sama dengan log 10P. Jadi P sama dengan berapa? Nampak tak macam mana nak buat? Log 10P sama dengan 6. Tadi yang AX sama dengan B tu ingat lagi tak? X sama dengan A kuasa B tu kan? Okay, so sekarang P sama dengan 10 kuasa 6. 10 kuasa 6 kamu boleh tulis lah 100,000. Okay. Boleh faham tak soalan nombor 6 tu? Boleh? Cikgu harap Boleh cikgu. Okay, yang lain-lain tu walaupun diam, tak respon tapi cikgu harap kamu boleh faham dengan jalan kerja ni. Okay, sebab tak muat daripada sini kita pergi ke kiri pula tadi. Okay, cikgu gariskanlah sikit. Okay, pergi ke seterusnya. Okay. 1/Y lawan X kuasa 2. Okay, sekarang ni senang sikit sebenarnya. Okay. Sebab kamu nampak P dengan Q tu dalam koordinat tu. Okay. So sekarang kamu nampak tak soalan Y sama dengan 2/X kuasa 2 tambah 8. Okay, soalan ni pun bukan bentuk linear tapi kita tukarkan. Okay, ingat lagi tak tadi? Jika dia macam ni, bentuk dia, okay, kita kena ubahkan dia jadi 1/Y, terbalikkan. Okay, so dia akan jadi X kuasa 2 tambah 8 bahagi 2. Okay, setiap satu cikgu letakkan 2 kat bawah. So dia jadi 1/Y sama dengan X kuasa 2/2 tambah dengan 4. Okay, selain tu daripada persamaan ini, kamu tengok kat atas. Daripada Y dia jadi 1/Y. Bermaksud dia telah ubah suai persamaan ni menjadi 1/Y. Terbalikkan Dia dah bagi hints kat situ. So inilah Y kita. Okay, sama. Okay, X kita ialah X kuasa 2 sama. M kita mana M? M kita ialah yang ni. M kita ialah 1/2. Sebab 2 tu dekat bawah pecahan jadi C kita ialah 4. Okay, cari nilai P dan Q. Senang je. Okay, nak cari P, gantikan koordinat P5 ni. Okay, P ialah koordinat X kuasa 2. Q ialah, 5 ialah koordinat 1/Y. So kita ganti. Okay, ganti koordinat P5
ke dalam persamaan yang kita tulis kat sini tadi. 1/y ni persamaan dia 1/y. Okey, x kuasa 2/2 tambah 4. Okey, 1/y ialah tadi 5 5 sama dengan x kuasa 2 ialah P. Jangan pula kamu tulis P kuasa 2. Okey, tak boleh lah sebab kat sini x kuasa 2 ialah P. Per 2 tambah 4. So kalau nak selesaikan, okey bawa ke sana, tolakkan 5 tolak 4, 1. 1 sama dengan P per 2. Jadi P sama dengan 2 darab 1 dapat 2. Okey, settle. Sekarang kita nak settlekan 6 dengan Q pula. Okey, 6 tu ialah x kuasa 2. Q ialah 1/y. Okay, gantikan dalam persamaan dekat atas tu. Okay. So 1/y dia ialah Q sama dengan x kuasa 2 dia ialah 6 per dengan 2 tambah 4. Okay, 6 dengan 2 ni boleh potong jadi 3. Jadi Q sama dengan 7. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Ni senang sikit kan? Sebab dia tak ada log. Log tu dia susah sikit lah nampak kan? Tapi sebenarnya dia senang je. Okay, dan inilah tajuk. Kalau kertas 1 ni markah dia 4 hingga 8. Okay, tapi kalau kertas 2 dia ada soalan graf yang 10 markah.